Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang dirahmati Allah? Selamat berpuasa. Puasa yang ke-12 hari ni. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya dah lama tak bersiaran live. Tapi hari ni saya terpanggil untuk menceritakan tentang isu arak dan juga pemabuk. Pemandu pemabuk ni, kalau kita lihat isu ini semakin hari semakin menjadi-jadi, yang mana kebanyakan mangsa-mangsa yang menjadi mangsa terhadap orang-orang yang pemabuk ni adalah yang terdiri daripada golongan-golongan orang yang sedang bekerja, orang yang tidak bersalah, orang Islam dan sebagainya. Dan kalau kita lihat hari ini juga peruntukan untuk akta terhadap isu arak, isu pemabuk ini agak tidak relevan. Sebabnya apa yang dikenakan adalah sekitar 10,000 ke atas dan juga lebih kurang penjara dalam orang kata, kalau saya lihat daripada sini akta, kalau mengikut undang-undang sedia yang ada, individu yang memandu dalam keadaan mabuk boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 45 kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman denda tidak kurang 1,000 dan tidak lebih 6,000 atau penjara tidak lebih daripada 12 bulan. Jadi dekat sini memang kita lihat akta yang dikenakan, tindakan yang dikenakan agak tidak relevan kerana mereka masih beranggapan bahawa setakat RM1,000, setakat RM6,000 boleh diorang bayar denda tersebut. Jadi kalau kita lihat pula bagi kesalahan Seksyen 41 Akta 333 pula memperuntukkan mana-mana individu yang didapati bersalah menyebabkan kematian kerana memandu dengan melulu atau membahaya hendaklah dihukum penjara untuk tempoh tidak kurang 2 tahun atau tidak lebih daripada 10 tahun selain dikenakan tindakan denda tidak kurang daripada RM5,000 atau tidak lebih daripada RM20,000. Jadi bayangkan sahabat-sahabat, nilai nyawa seseorang itu bernilai sekitar RM20,000 tanpa dikenakan tindakan. Contoh kalau saya lihat negara jiran di Thailand, apabila kematian ataupun menyebabkan mabuk ini, kalau kita lihat di Thailand, pihak keluarga boleh menuntut ganti rugi semaksimum yang boleh terhadap orang yang telah melanggar anak ke keluarga mereka yang mati. Itu salah satulah. Dan satu lagi kalau kita lihat di Thailand juga, di Vietnam dan Rusia, kalau kita lihat pemandu-pemandu mabuk ni yang disahkan memang mabuk ketika memandu, lesen mereka akan digantung seumur hidup. Dan satu lagi kalau kita lihat, lebih baiklah seandainya pemabuk yang melanggar salah satu anggota PDRM kita pada hari itu, kalau boleh kita hukum gantung terus. Kerana tindakan yang agak lebih kurang ini menyebabkan orang-orang di luar sana yang masih lagi minum arak, masih lagi memandu ini, masih lagi rasa tidak takut dengan undang-undang yang sedia ada. Kalau saya tengok di filem-filem Korea yang boleh saya contohkan, apabila pemabuk-pemabuk ni, mereka walaupun sedikit kategori alkohol yang diminum, mereka langsung tidak berani memandu. Sebabnya mereka cukup takut dengan peruntukan undang-undang yang tegas yang dikenakan oleh pihak kerajaan terhadap rakyatnya yang rakyat yang telah minum arak dan sebagainya. Jadi sebab itu bagi saya di bawah gerakan Serikandi Malaysia, saya mengharapkan kerajaan yang sedia ada pada hari ini tolonglah pinda akta tentang berkaitan dengan arak, berkaitan dengan pemabuk ini. Pindalah akta tersebut kepada ketegasan yang lebih adil kepada pihak keluarga dan pihak masyarakat di sekeliling. Kan, kalau dah tahu mabuk, dah tahu minum arak, jangan drive. Don't drink and drive. Buat kata pepatah kan, don't drink and drive.
Sebabnya bila kita dah tahu kita mabuk, dalam keadaan mabuk ini, dalam keadaan yang di luar akal dan fikiran. Dan seboleh-bolehnya, kalau bolehnya kita mintalah kepada kaum Cina dan India dan yang bukan Islam tu, kalau nak minum arak sekalipun, pastikan kamu minum dalam tahap yang orang kata dibenarkan. Janganlah minum arak sehingga menyakitkan hati orang yang lain. Tolonglah hormati agama Islam. Tolonglah hormati negara ini merupakan negara Islam. Yang menjadi mangsa kecelakaan tersebut bukannya kaum kerabat kamu, bukannya orang yang lain. Kalau saya cakap, orang kata saya resis. Tapi inilah hakikatnya, kerana yang menjadi mangsa kebodohan daripada seorang pemabuk ini adalah kategori golongan daripada kamu. Sebab itu tolonglah kerajaan. Saya minta tolong kepada kerajaan supaya kerajaan ni cakna terhadap peruntukan undang-undang ini, dikuatkuasakan, diberikan ketegasan. Sebab apa sahabat-sahabat, saya bukan apalah, saya dan banyak beberapa siri yang saya pernah buat, iaitu gerakan Oktoberfest, lepas tu menentang pesta LGBT, yang mana kalau kita lihat pesta Oktoberfest ni jangan cakap lah. Kalau dulu, kerajaan dulu kita tahulah kerajaan yang penuh dengan liberal dan sekular. Dan kali ini kita harapkan setiap tahun bermulalah daripada tahun ini, selepas habis PKP, selepas habisnya wabak virus ini, kalau boleh kerajaan yang sedia ada, kerajaan yang baru ini bentuklah kepimpinan yang mengikut landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab kalau kita lihat di Kuala Lumpur tu masih lagi ada tempat-tempat maksiat, tempat-tempat judi, rumah-rumah urut, rumah-rumah pelacuran. Kalau saya Ricky di kawasan Kuala Lumpur, Bukit Bintang dan sebagainya, jangan cakaplah pusat judi, pusat arak, pub, disco dan kelab Blue Game masih lagi. Masa hari tu bulan 1, ialah kita tak nafikanlah sebab di bawah Pakatan Harapan. Jadi bila di Pakatan Harapan ni, benda yang tak boleh pun mereka bolehkan. Jadi kita tutup buku tentang Pakatan Harapan dan sekarang ni kita ada Pakatan Nasional, yang mana terbit daripada UMNO dan PAS dan Parti Komponen Bersatu. Jadi kita harapkan kali ini hal-hal yang berkaitan amar ma'ruf nahi munkar ini dapat dibentuk, yang mana wujudkan task force ataupun apa-apa saja badan sekretariat, dan ajaklah kami di bawah NGO ini yang bersama-sama, yang kami sendiri pun rela hati dan volunteer untuk membantu kerajaan untuk membasmi kegiatan-kegiatan arak, mabuk, apa lagi, judi, pelacuran dan sebagainya, LGBT. Sebab negara ini adalah negara Islam, dan tolong pamerkan, cerminkan negara Islam yang diwawarkan, yang mana dalam perkara 3/1 mengatakan agama Islam itu adalah agama persekutuan dan mana-mana agama boleh diamalkan dengan aman dan damai. Tetapi seandainya agama Islam ini diganggu-gugat, saya sebagai rakyat yang berkapasiti sebagai bumi putra memegang IC biru berhak melontarkan suara hati, suara ketidakpuashatian kepada agama-agama yang lain yang cuba menghina kedudukan agama Islam. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, isu pemabuk arak, pemandu arak ini, pemandu yang dalam keadaan mabuk melanggar orang ni, yang paling cukup hebatnya pada sekitar tahun 2018. Kalau kita lihat berapa banyak isu-isu yang berkaitan dengan pemandu-pemandu ni, sehingga kalau kita lihat azan. Okey. Kalau kita lihat sehingga beberapa keluarga mati disebabkan pemandu-pemandu yang tidak bertanggungjawab. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tolong share video saya, dan kalau anda bersenang hati, silalah jamah di tempat saya, datanglah di Pondok Hijrah Muslimah di Taman Permata Kuala Lumpur. InsyaAllah kita boleh diskusi tentang isu-isu yang berkaitan. InsyaAllah teruskan perjuangan, istiqomah dan konsisten dalam pembelaan rakyat demi agama, bangsa dan tanah air. Amar ma'ruf nahi munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.